Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat serta Dr. Abdul Razak bin Abuci. Pada pada pembincangan kali ini kami akan membentangkan tugasan ketiga kami dan kami mengambil tajuk berkaitan rasuah. Sebelum itu, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Alif Anas bin Muhammad Arifin, Muhammad Hanif Humaidi bin Muhammad Ramli dan juga Muhammad Ashraf bin Azmawi. Baiklah, berikut merupakan topik-topik yang akan kami huraikan dengan lebih lanjut berkenaan rasuah ini. Yang pertama adalah maksud rasuah, seterusnya punca berlakunya rasuah, kesan dan isu rasuah kepada individu, masyarakat dan negara, peranan manusia untuk menangani rasuah, langkah mencegah rasuah dan juga kesimpulan terhadap semua uh, topik yang kami hurai. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan rasuah? Konsep rasuah dari segi bahasa. Rasuah adalah satu jenayah yang berlaku apabila seseorang diberi kebebasan, kontrak atau keistimewaan oleh pihak berkuasa atau syarikat selepas mereka diberikan wang, hadiah atau keraian. Jadi, secara ringkas dia, di sini rasuah ni apabila kita memberikan sesuatu kepada seseorang, yang memberikan benda yang berharga kepada seseorang dan orang tu mempunyai kebebasan dan keistimewaan seperti yang dinyatakan untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki uh, tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Seterusnya, kita masuk kepada konsep rasuah dalam Islam. Menurut Imam Al-Baghawi, rasuah adalah sesuatu yang diberi untuk menafikan yang hak atau untuk menegakkan yang batil. Mustazah Bahari pada tahun 2022. Yang kedua, Dr. Yusof Al-Qardawi pula berpandangan rasuah ialah wang yang diberikan kepada pihak atasan untuk menjatuhkan hukuman yang menguntungkan pemberi rasuah, merugikan lawannya mengikut kehendaknya dan untuk mempercepatkan atau menangguhkan tugas kerana kepentingan sendiri. Jadi secara ringkasnya dekat sini, rasuah ni dia nak beritahu bahawa rasuah ni ialah pemberian wang untuk menjatuhkan seseorang demi kepentingan diri sendiri untuk menyembunyikan sesuatu kebenaran. Seterusnya, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM menyatakan bahawa rasuah ialah pemberian atau penerimaan upah dalam bentuk wang, jawatan, perkhidmatan ataupun undi untuk seseorang individu menutupi kebenaran dalam tugas rasmi. Kat sini dia lebih kepada orang yang berjawatan tinggi untuk menyeleweng duit ataupun rasuah kepada pihak-pihak atasan untuk menutupi segala tugas-tugas rasmi mereka daripada terdedah. Lepas tu, kita lihat kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2009 ataupun dipanggil Akta 694. Yang pertama, meminta ataupun menerima rasuah, iaitu Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Yang kedua, menawarkan ataupun memberi suapan, iaitu Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu, Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dan yang terakhir ialah menggunakan jawatan ataupun kedudukan untuk suapan pegawai badan awam, Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada punca-punca rasuah. Yang mana rasuah ni boleh berlaku disebabkan oleh seseorang individu yang mahu melepaskan diri daripada hukuman. Kita boleh ambil satu contoh daripada apabila berlakunya roadblock, ada polis melakukan sekatan jalan raya kepada pemandu jalan raya ataupun individu yang membawa motor, selalunya tidak, sebagai contohnya, tidak mempunyai lesen dan beliau tertangkap. Beliau akan cuba memberikan sopan kepada polis tersebut, memberikan wang agar polis tersebut melepaskan beliau.
Seterusnya kurangnya kesedaran dan didikan agama. Ini sebenarnya amat berkait rapatlah dengan punca-punca rasuah, kerana jikalau seseorang itu mendalami ilmu agama berkenaan dengan hukum hakam, sudah pasti beliau tidak akan berani untuk melakukan rasuah, kerana rasuah merupakan salah satu dosa yang amat besar. Selain itu, berlaku juga ketidakstabilan ekonomi juga menyebabkan berlakunya rasuah. Ketidakstabilan ekonomi ini akan menyebabkan ramai individu yang menggunakan rasuah untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh, kita boleh ambil daripada catering. Beliau ingin mendapatkan tender di sekolah, namun beliau perlu melakukan penyuapan terlebih dahulu agar pihak sekolah tersebut atau di mana-mana event dijalankan akan memilih mereka sebagai catering. Seterusnya, kelemahan dan peraturan atau sistem pelaksanaan kerja itu sendiri. Oleh itu, pihak berwajib hendaklah bertanggungjawablah untuk meningkatkan lagi peraturan dan juga sistem. Tidak cukup dengan itu, punca rasuah juga adalah disebabkan kurangnya pengawasan daripada pihak berwajib. Individu-individu ataupun siapa saja di luar sana bebas melakukan rasuah kerana kurangnya pengawasan daripada pihak berwajib. Dan akhir sekali, untuk mendapatkan tempat dalam hierarki pentadbiran. Ini jelaslah berlaku dalam negara kita pada hari ini, di mana politik mereka menggunakan wang untuk menyuap untuk mendapatkan undi. Kemudian kita lihat kepada kesan rasuah terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Okey, pertama sekali saya akan terangkan berkenaan dengan kesan rasuah terhadap individu, di mana dalam slide ini terdapat kesan rasuah terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Tapi saya akan bentangkan berkenaan dengan kesan rasuah terhadap individu. Okey, yang pertama sekali, kesan rasuah terhadap individu adalah berlakunya kehilangan peluang. Ini sebenarnya bermaksud apabila kita boleh ambil satu contoh dalam bidang sukan. Dalam satu sesi pemilihan akan berlaku pemilihan terhadap peserta yang datang kepada pemilihan tersebut. Ada peserta yang lebih hebat, lebih mempunyai kebolehan yang lebih tinggi sebenar daripada salah satu individu ini, namun individu ini yang dapat masuk ke dalam pasukan disebabkan beliau memberikan suapan ataupun rasuah kepada jurulatih dan juga sebagainya. Ini adalah maksud daripada berlakunya kehilangan peluang. Seterusnya, tekanan psikologi. Tekanan psikologi ni, individu yang terlibat dalam rasuah ni dia akan mengalami tekanan psikologi lah dan emosi, kerana beliau merasa tidak tenteram kerana melakukan perkara yang tidak baiklah, satu perkara yang sangat dibenci dan oleh orang Islam. Ini akan menyebabkan hidup beliau kurang bahagia atas satu tindakan yang tidak bermoral. Seterusnya, berlakunya kehilangan kepercayaan. Bila seseorang individu ini telah melakukan rasuah dan diketahui oleh orang ramai, ini akan menyebabkan orang ramai sudah tidak mahu mempercayai lagi kepada individu tersebut kerana individu tersebut melakukan satu perbuatan yang amat hina, iaitu rasuah. Seterusnya, kesan rasuah terhadap masyarakat. Yang pertama, mengakibatkan ketidakadilan disebabkan menafikan atau mengenepikan hak-hak orang tertentu. Di sini kita boleh tahu ketidakadilan itu wujud apabila seseorang tu mendapat keistimewaan ataupun kelebihan yang lebih berbanding orang yang lain. Padahal mereka boleh dapat benda tu sama rata. Okay. Seterusnya, menggalakkan jenayah dan melindungi jenayah daripada hukuman yang sepatutnya dikenakan. Di sini kita boleh lihat dalam satu contoh situasi, penjenayah dan mangsa dalam satu kes mahkamah, di mana penjenayah tersebut membayar hakim untuk melepaskan dia daripada dijatuhkan hukum yang sepatutnya dikenakan. So, rugi terhadap mangsa tersebutlah sebab tiada hukuman yang setimpal dilakukan kepada penjenayah tersebut. Seterusnya, membebankan golongan orang yang susah, dan akhir sekali, hilang amanah dalam sesuatu urusan. Yang terakhir ialah kesan rasuah terhadap negara.
Pertama, merosakkan sistem pemerintahan. Prinsip keadilan dan kepentingan awam sangat penting bagi pemerintah kerana mempunyai kuasa untuk mentadbir tetapi terpesong akibat adanya rasuah. Kegiatan ini mampu meruntuhkan institusi negara dan ketidakseimbangan politik dalam pentadbiran. Jadi kesan rasuah terhadap negara ni, dia boleh mengakibatkan berlakunya konflik antara ahli politik dalam sistem pemerintahan. Kedua, menghalang pembangunan negara. Sumber yang sepatutnya disumbangkan kepada pembangunan infrastruktur, kebajikan rakyat dan lain-lain tetapi telah ditutupi dengan kegiatan rasuah. Budaya ini menyebabkan kemajuan pembangunan negara merosot akibat ketidakjujuran pihak berkuasa dalam melaksanakan perkhidmatan rakyat. Kesan dia kat sini, dia proses pembangunan negara ni tergendala akibat rasuah yang berleluasa antara pentadbiran. Yang terakhir ialah ketidakstabilan ekonomi. Kewangan ekonomi negara terjejas akibat adanya pemimpin yang tidak amanah dalam melakukan tugas. Perkara ini mendorong kepada ketidakstabilan ekonomi dalam menguruskan hal berkaitan negara. Kesan rasuah pada ketidakstabilan ekonomi ini, dia bermaksud ekonomi negara tidak stabil kerana adanya pemimpin yang tidak amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas yang mengambil remeh tentang keadaan ini. Okey, saya akan membentangkan perkara berkaitan dengan isu-isu rasuah. Di mana rasuah ni merupakan satu perkara yang sudah tidak asing lagi berlaku di dalam negara kita sebagaimana yang telah kita ketahui dan sudah menjadi satu polemik yang hangat diperdebatkan. Indeks jenayah berkaitan dengan rasuah kian hari makin meningkat hari demi hari. Ini disebabkan berlakunya beberapa kelemahan lah. Berikut adalah beberapa contoh isu-isu berkaitan dengan rasuah yang berlaku dalam negara kita. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan peranan manusia sebagai khalifah dalam menangani isu-isu tersebut berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama ialah keadilan dan kesaksamaan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa." Jadi dalam konteks rasuah ni, kita sebagai manusia hendaklah bersifat mempunyai sikap adil. Contoh dia, orang memberikan kita rasuah, kita tolak. Begitu. Seterusnya Al-Quran. Al-Quran juga menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai ayatnya. Manusia sebagai khalifah diharapkan menjunjung tinggi keadilan dan menghindari segala bentuk ketidakadilan. Seterusnya kita hendaklah mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ni bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Dalam konteks rasuah ini, amar ma'ruf nahi mungkar boleh diaplikasikan. Sebagai contoh, menolak dan menentang rasuah. Apabila orang hendak berikan kita rasuah, kita tolak. Seterusnya, melaporkan kegiatan rasuah. Kita melaporkan kegiatan rasuah yang kita nampak kepada agensi-agensi yang terlibat seperti SPRM. Akhir sekali adalah menunjukkan teladan yang baik. Biasanya kalau kita menunjukkan teladan yang baik ni, orang-orang akan ikutlah. Mungkin tidak semua tetapi ada yang mencontohi kita. Seterusnya, mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mestilah berpegang teguh pada ajaran Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang kita tahu, ajaran Islam ni merupakan agama yang indah. Jadi, Al-Quran dan Sunnah ini boleh dirujuk dan menjadi sumber utama dalam kita mencontohi kepribadian Rasulullah untuk menjauhi perkara rasuah ini. Seterusnya,
kita hendaklah bersikap jujur dan amanah dalam melakukan tugasan yang diberikan. Seperti yang kita tahu, dalam tugas pemimpin ni, kita mestilah ada sikap jujur dan amanah dalam memegang tanggungjawab yang diberi supaya rakyat ataupun pengikut kita dapat mempercayai kepimpinan yang kita bawa. Seterusnya yang terakhir, kita mestilah menjadi pemimpin yang adil tanpa melakukan jenayah yang hanya untuk mendapatkan kepentingan peribadi. Jadi apa yang kita faham dekat sini, apabila kita nak jadi pemimpin, kita mestilah bersifat adil dalam melakukan ataupun membuat keputusan supaya rakyat dapat menerima keputusan yang kita lakukan dengan adil tanpa kita melakukan jenayah untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri daripada rakyat. Jadi antara kepribadian Rasulullah ni, kita dapat lihat bahawa Rasulullah ni mengikut ajaran Islam yang dengan benar dan jujur dan amanah dan juga adil dalam melakukan kepimpinan baginda. Baiklah, bagi mengelakkan daripada rasuah ini terus berleluasa, langkah-langkah perlulah diambil untuk menangani perkara ini daripada terus meningkat. Sama sekali kita boleh ambil diri kita sendiri sebagai salah satu usaha untuk mencegah rasuah adalah dengan menunjukkan contoh yang baik dengan tidak menerima rasuah lah, tidak menerima maupun memberi. Kenapa kita perlu melakukan perkara sedemikian? Kerana kita hendaklah percaya dengan rezeki Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jikalau kita tawakal dengan bersungguh-sungguh, nescaya Allah akan memberikan kita rezeki sebagaimana Allah memberikan burung makanan. Seterusnya, jikalau kita nampak berlakunya rasuah di depan mata kita, atau kita hendaklah segera melaporkannya kepada pihak berkuasa. Kerana jikalau kita tidak melaporkannya, kita termasuk dalam kalangan orang yang bersubahat dalam melakukan rasuah. Kita juga amat dituntutlah untuk melakukan perkara ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Dan sekiranya tidak mampu juga dengan dengan hati, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Seterusnya, memberikan didikan. Didikan awal seharusnya diberikan kepada generasi muda zaman ini, sama ada daripada sisi undang-undang dan juga hukum hakam dalam agama. Ini akan menyebabkan timbulnya rasa takut dalam diri generasi muda untuk menerima maupun memberikan rasuah. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pembentangan kita, iaitu berkaitan dengan rasuah. Oleh itu saya akan simpulkan keseluruhan isi dalam pembentangan ini. Rasuah ni adalah satu perkara yang hendaklah dihindar dan juga dicegah oleh semua orang, kerana perkara ini amatlah dituntut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia. Ini jelas menunjukkan bahawa rasuah ini adalah satu perkara yang amat dihina dan dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pihak berwajib, pihak berkuasa hendaklah mengambil beberapa langkah proaktif dalam menangani rasuah daripada terus berluasa dalam negara kita dalam usaha membentuk masyarakat yang harmoni. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini.